Keluasan rimba yang meliputi lebih 3/4 daripada bumi Malaysia menyimpan khazanah semula jadi yang terdiri daripada flora dan fauna paling unik di dunia. Walaupun hanyalah negara yang kecil, Malaysia mempunyai sejumlah 21 buah taman negara. Sebuah kawasan di bahagian utara negeri Sarawak terutamanya menjadi tumpuan bukan sahaja daripada kalangan para pelancong, malah saintis dan juga para pengkaji. Taman Negara Gunung Mulu umpama sebutir permata berharga di bumi Kenyalang. Mulu merupakan taman negara terbesar yang meliputi keluasan hutan tropika lebih daripada 50,000 hektar. Diselangi sungai-sungai besar serta anak-anak sungai yang jernih. Mulu telah diwartakan sebagai sebuah taman negara pada tanggal 3 Oktober 1974 dan telah diiktiraf sebagai salah satu daripada tapak warisan dunia oleh UNESCO. Taman Negara Mulu bukan sahaja terkenal di Sarawak, di Malaysia atau di antara Asia Tenggara, tetapi juga terkenal di seluruh dunia. Ia adalah salah sebuah daripada World Natural Heritage Sites yang diiktiraf oleh IUCN dan UNESCO dari segi kehebatan nilai estetik, landscape geologi, pinnacle, gua, jurang dan sebagainya, dan fungsi dalam menampung kekayaan kepelbagaian biologi yang ada di sekitarnya. Tapak warisan negara Mulu terletak jauh ke daerah pedalaman Pulau Borneo. Dari bandar pesisiran Pantai Miri, perjalanan melalui kapal terbang mengambil masa kira-kira setengah jam. Taman negara ini dihuni oleh beberapa suku kaum etnik yang berbeza. Antaranya termasuklah suku kaum Berawan dan Penan. Mereka telah tinggal di kawasan ini sejak berkurun lamanya. Taman Negara Mulu telah mula membuka pintunya kepada orang ramai pada tahun 1985. Lawatan ke daerah ini bagaikan tidak sempurna sekiranya pelawat tidak disajikan dengan sesuatu untuk dijadikan kenang-kenangan. Sungai merupakan tempat mencari rezeki serta menjadi medium perhubungan bagi penduduk. Sungai Tutuh dan Sungai Melinau adalah antara yang utama. Sungai Melinau berupaya membawa para pelawat jauh ke dalam hutan dara tropika Pulau Borneo ini. Meliputi keluasan 544 km persegi, kawasan Mulu bermula dari paras ketinggian 50 meter sehingga lebih 2,000 meter dari aras laut.
Kawasan ini mengalami hujan monsun timur laut dari bulan Disember hingga Mac. Pada dasarnya, kewujudan Mulu didominasi oleh 3 buah gunung, iaitu Gunung Mulu, Gunung Api serta Gunung Benarat. Tersorok di bawah cerun kawasan pergunungan ini, wujudnya salah satu daripada sistem gua batu kapur yang terbesar di dunia. Gua Lang amat terkenal dengan kejadian stalaktit dan stalagmite-nya. Percantuman stalaktit dan stalagmite akan menghasilkan fenomena yang dinamakan kolom. Secara teorinya, kalau air yang terlalu banyak turun memasuki rekahan tadi, dia akan terus turun dan mengalir terus jadi air sungai di bawah tanah. Tetapi apabila airnya tidak begitu banyak dan air ni akan perlahan-lahan dia akan mengalir di bumbung gua dan dia akan mengenapkan enapan kapur tadi di bumbung gua. Struktur-struktur bumbung gua yang kita kenali selalunya adalah stalaktit. Di samping itu, sebahagian daripada air tadi akan mengalir terus ke bawah dan kadang-kadang dia akan membentuk enapan di bawah pula. Pembentukan apa yang kita kenali sebagai stalagmit. Setiap gua yang terdapat di persekitaran Mulu mempunyai daya tarikan masing-masing. Perhiasan semula jadi seperti sticky insect web ini melahirkan suasana estetik di Gua Lang. Gua Rusa atau Deer Cave merupakan gua yang terbesar di dunia dan terpanjang di Taman Negara Mulu. Gua Rusa menjadi tempat tinggal untuk populasi kelawar yang terbesar, iaitu spesies bibir berkedut atau nama saintifiknya Charaphon plicata, dan lantainya dipenuhi dengan najis kelawar atau dipanggil guano. Bentuk-bentuk unik di gua ini juga menjadi daya tarikan yang amat signifikan. Contohnya, bentuk wajah Abraham Lincoln. Sebuah lagi gua yang perlu dilawati ialah Gua Angin atau Wind Cave. Pengunjung dapat merasakan angin yang bertiup di dalam gua ini. Formasi-formasi semula jadi yang terdapat di sini juga amat berlainan dari segi rupa dan saiznya. Misalnya, kewujudan moon milk structure yang kelihatan umpama buih-buih pada permukaan susu cair yang bertakung merupakan satu keunikan di gua ini. Gua air jernih atau Clear Water Cave mempamerkan ciri-ciri yang memperjelaskan namanya, iaitu air jernih yang mengalir di dalam gua. Air yang mengalir ini akhirnya akan bercantum dengan Sungai Melinau. Pokok satu daun atau one leaf plant daripada spesies Monophylla boleh ditemui berhampiran pintu masuk gua ini. Gua-gua yang berada di bawah naungan formasi batu kapur di sini dianggarkan berusia 3 hingga 5 juta tahun.
Gua-gua yang terbentuk ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang tinggi, ada yang bertingkat-tingkat. Ini semua adalah dipengaruhi oleh gerakan ataupun perkembangan aras air bawah tanah. Di mana air bawah tanah itu berada dan berapa lama dia berada. Kalau sebagai contohnya aras air bawah tanah kekal lama pada satu aras umpamanya, dia akan lebih cenderung untuk menghasilkan gua yang lebar tetapi tidak begitu tinggi. Seringkali air bawah tanah ni dia bertahan pada satu aras, kemudian dia turun mendadak, dia bertahan pada aras yang lebih rendah, satu ketika dia turun lagi pada aras yang lebih rendah lagi. Ini akan menghasilkan gua-gua yang bertingkat-tingkat. Tentang gua-gua yang berkelok-kelok, itu sebenarnya dipengaruhi oleh laluan air bawah tanah ni. Air bawah tanah ni lalu juga mengikut retakan-retakan tadi. Jadi sistem retakan. Kalau kita boleh lihat sistem retakan di permukaan, aliran sungai di bawah gua tu juga mengikut sistem-sistem yang tertentu. Namun berbeza pula ceritanya di bahagian atas muka bumi Mulu. Dari jarak yang jauh, kelihatan puncak-puncak tajam atau pinnacles di puncak gunung api dan gunung benarat yang sentiasa bersedia menyambut kedatangan para tetamu di Taman Negara Mulu. Di sebalik pembentukan fenomena unik ini, tersimpan sejarah yang berjuta tahun lamanya. Proses pelarutan batu kapur berlaku bukan sahaja di permukaan tetapi turut berlaku di dalam jasad batu kapur tersebut. Proses ini banyak dipengaruhi oleh kehadiran satah-satah lapisan ataupun satah-satah retakan. Oleh kerana sifat batuannya yang tegar menyebabkan dia retak. Air yang berasid tadi sudah mula masuk meresap ke dalam kawasan batu kapur. So asid-asid ini akan penetrate terhadap, akan masuk ke dalam rekahan-rekahan yang ada pada permukaan batu kapur. Hakisan akan terus berlaku terhadap rekahan-rekahan tadi. So, akibatnya akan terbentuk lurah-lurah yang dalam. Kemudian bila lurah-lurah ini bergabung dengan lurah-lurah lain, akhirnya batu kapur tadi terputus dan terbentuk rabung-rabung yang tajam yang kita kenali sebagai pinnacle. Penjelajahan menjejaki kawasan pedalaman Mulu agak mencabar bagi mereka yang tidak biasa dengan aktiviti lasak. Namun, pelbagai kemudahan turut disediakan seperti tapak-tapak hentian atau camp. Camp 5 yang terletak di Lembah Melinau atau Melinau Gorge dibina berhampiran tebing Sungai Melinau. Dari sini, pelawat boleh melihat pemandangan hutan yang indah berlatar belakangkan Gunung Benarat serta pintu masuk Gua Harimau atau Tiger Cave. Setelah siang melabuhkan tirainya, penghuni hutan yang keluar pada malam hari mula bergerak aktif. Sekilas pandang, ia kelihatan seperti daun yang mati. Namun, ia sebenarnya ialah spesies katak bertanduk di hutan Mulu. Persekitaran Taman Negara Mulu yang amat luas ini turut dihuni oleh pelbagai spesies katak dan kodok. Suatu hari yang baru, pendakian kawasan Tanah Tinggi Mulu ternyata mencabar.
Di tempat-tempat yang sangat curam, para pendaki perlulah lebih berhati-hati. Sungai Paku yang merupakan cawangan kepada Sungai Melinau mempamerkan keindahan semula jadi yang mempersonakan. Pemandangan air terjun Paku yang berhampiran dengan kawasan ini juga pastinya dapat menenangkan fikiran. Kejernihan air di sungai-sungai yang tidak dicemari menjadikan apa yang hidup di dalamnya tidak lagi menjadi rahsia bagi mata yang melihat. Borneo Ironwood atau pokok belian ini merupakan antara spesies pokok terbesar di kawasan hutan riverine. Tumbuh-tumbuhan spesies riverine membiak bebas di kawasan yang sering dibanjiri air serta kawasan paya dan juga di sekitar kawasan anak-anak sungai. Kekayaan floranya amat kondusif bagi pembiakan pelbagai spesies serangga. Misalnya, serangga ranting, belalang, lipas dan lantern bug atau serangga pelita. Taman Negara Mulu juga dipenuhi dengan hutan-hutan kerangas. Hutan jenis ini ditumbuhi dengan pokok-pokok berukuran diameter yang kecil. Periuk kera seperti ini antara tumbuhan yang terdapat di hutan kerangas. Kekayaan khazanah flora Pulau Borneo diwakili oleh hutan tebal di kawasan Cerun dan di kaki Gunung Mulu. Di sinilah terdapat paling banyak spesies tumbuhan hutan ditrokap di dunia. Pokok Shoria atau spesies meranti ini misalnya berupaya mencecah ketinggian sehingga 50 meter. Bijinya yang bersayap ini kelihatan banyak bertaburan di kawasan persekitaran yang agak meluas kerana ketinggian pokoknya. Persekitaran tumbuh-tumbuhan ditrokap ini juga menjadi kediaman bagi pelbagai jenis hidupan seperti beluncas, gonggok, labah-labah, moluska dan serangga. Tumbuh-tumbuhan hutan montane atau pergunungan terbahagi kepada dua kategori, iaitu tumbuhan kawasan rendah di kaki gunung dan kawasan tanah tinggi. Kawasan kaki gunung dipenuhi dengan pokok-pokok yang sangat tinggi dan besar batangnya. Hutan ini menjadi habitat bagi spesies burung kenyalang. Di kawasan pergunungan, pokok-pokok tidak tumbuh terlalu tinggi. Dalam cuaca yang selalunya lembap kerana diselaputi awan, pokok-pokok ini menjadi habitat kepada pelbagai jenis spesies epifit. Pada ketinggian 1,200 meter ke atas, pelbagai jenis lumut membiak subur pada akar pokok atau batang-batang kayu tumbang, terutama sekali selepas hujan. Terdapat ratusan spesies rama-rama di keseluruhan Pulau Borneo. Spesies Rajah Brook yang amat terkenal di dunia
turut menghuni hutan tropika Khatulistiwa ini. Bergantung kepada keadaan cuaca, Bulu turut menjanjikan suatu pemandangan yang amat menakjubkan yang dinamakan Bat Exodus. Hampir setiap hari pada waktu yang sama akan kelihatan sejumlah 3 juta ekor kelawar berterbangan keluar daripada kawasan tempat tinggal mereka pada waktu petang untuk mencari makanan. Kelawar-kelawar ini akan meninggalkan kawasan gua di antara jam 4.30 hingga 6.30 petang. Fenomena ini adalah antara tarikan utama yang terdapat di Mulu. Taman Negara Gunung Mulu sememangnya menyimpan 1001 rahsia khazanah alam ciptaan Tuhan. Bagi penduduk sekitar kaki pergunungan ini, kedamaian dan ketenteraman di sini tidak dapat ditandingi oleh kawasan-kawasan lain. Dan bagi pencinta alam semula jadi, Taman Negara Gunung Mulu akan tetap menjadi sebuah destinasi yang harus dikunjungi.